Selamat sejahtera. Hari ini kita belajar matematik tahun 6. Tajuknya ruang. Dalam tajuk ini, kita akan belajar yang pertama, perimeter. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, isi padu. Standard pembelajaran hari ini 8.2 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan perimeter dan luas gabungan bentuk dua dimensi. 8.3 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk tiga dimensi. Mari kita lihat yang pertama, perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter ialah ukuran panjang keliling sesuatu kawasan atau objek. Ia adalah hasil tambah semua sisi luar. Unit dia boleh dalam milimeter, sentimeter ataupun meter. Kita lihat bentuk segitiga ni. Segitiga bersudut tegak. Apakah perimeternya? Perimeter daripada taksiran tadi, perimeter adalah hasil tambah semua sisi luar. Jadi kita kena tambahkan semua sisi luar. 8 tambah 10 tambah 4. Jadi 22 cm. Kita lihat lagi satu. Perimeter bagi dua objek ni. Kita mula daripada satu tempat, satu sisi. Lepas tu kita hasil tambah semua sisi luar. Kita mula daripada titik sini. Sebelum ni kita kena tentukan setiap sisi berapa sentimeternya. Yang sisi atas ini adalah 5 cm. Ke bawah 1 cm. Condong 4 cm. Yang tanda ini bermaksud setiap sisi adalah 5 cm. Sini 5 cm, garis lurus 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi sekarang kita boleh tentukan perimeternya. Iaitu kita mula dari titik bucu sini, 5 tambah 1 jadi 6. 6 tambah 4 jadi 10. 10 tambah 5, 15. Tambah lagi 5, 20. Tambah lagi 5, 25. Iaitu perimeter dia sama dengan 25 cm. Ingat, perimeter adalah hasil tambah semua sisi luar. Di luar sahaja. Kita tak boleh lalu sini lepas tu melintas ke tengah. Tidak. Perimeter adalah hasil tambah semua sisi luar. Baik. Buku teks muka surat 141. Lihat soalan 1. Encik Zahin ingin menghiaskan sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu warna-warni seperti raja yang ditunjukkan. Berapakah panjang lampu warna-warni yang diperlukan? Encik Zahin dia nak hias di atas bumbung dengan lampu warna-warni. Bermaksud kita kena tolong cari perimeternya supaya dia boleh pergi beli lampu warna-warni. Seterusnya, jika 1 meter lampu berharga RM10.50, berapakah kos lampu tersebut? Bahagian kedua, dia minta kita kira kos lampu. Baik, kita lihat sini macam mana nak kira yang pertama perimeter dulu. Dari sini dah ada menunjukkan 4.7 meter, 3.1 meter. Sini tak diberi 3.9 meter. Sini pun tak diberi. Bersama dengan sini tak diberi. Jadi kita kena tentukan apakah
panjang, berapakah panjang di sini? Kita lihat kat bawah sini, panjang ini adalah 3,1. Panjang dari sini ke belakang adalah 3,9. Kita dapati kalau kita tambah dua bahagian ni, dia akan sama seperti atas panjang dia. Jadi kita boleh buat hasil tambah. 3,1 tambah dengan 3,9, dia akan jadi 1 tambah 9, 10. Titik perpuluhan 3317. Bermaksud kat sini adalah 7 meter. Dekat bahagian tepi pula, sini 4,7. Dekat tepi sini, kalau garisan sini ditambah dengan garisan sini, bahagian sini dengan bahagian belakang sekali, dia akan jadi 4,7. Saya lukis, kalau bahagian sini tambah dengan sisi sini, kita boleh nampak dia adalah sama dengan sisi tepi 4,7. Jadi kita boleh tulis bahagian sini tambah ini, dia akan jadi 4,7 meter. Boleh? Baik, kita nak kira perimeter dia. Kita mula dari sini. 4,7 tambah 7 tambah 4,7 tambah 3,9. Sini tak payah sebab tadi kita dah tambah 4,7. Balik ke tempat asal 3,1. Mari kita kira kat bawah sini. 4,7 tambah 7,0 tambah 4,7 tambah 3,9 tambah 3,1. Tambahkan. 7 tambah 7, 14. Tambah 9, 23. Tambah 1, 24. Tulis 2, 4. Lepas tu buat titik perpuluhan. 2 tambah 4, 6. Tambah 7, 13. Tambah 4, 17. Tambah 3, 20. Tambah 3, 23. Perimeternya adalah 23.4 meter. Kita nak jawab bahagian yang kedua iaitu kos lampu. Kalau 1 meter sama dengan RM10.50. Sekarang kita nak cari 23 meter. 23 meter berapa ringgit? Macam mana nak kira? Ya, kita ambil 23.4 darab dengan 10.5. Darabkan. Akan dapat berapa kos lampu? 4 darab 5, 20. 5 darab 3, 15 tambah 2, 17. 5 tambah 2, 5 darab 2, 10 tambah 1, 11. Sifar darab 4, sifar. Sifar darab 3, sifar. Sifar darab 2, sifar. 1 darab 4, 4. 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Lepas tu tambahkan. Sifar 7, 5, 4, 2. Titik perpuluhan kena kat mana? 1 tempat, 2 tempat, jadi 2 tempat. 1, 2 titik kat sini. Ini adalah kos lampu. Sebelum kita habiskan, kita kena tulis unit dia. RM. RM245.70. Lihat gambar raja ni. Mari kita baca bersama-sama. STUV. STUV adalah sebuah segi empat sama. Segi empat sama bermaksud yang sisi dia
adalah sama. Sisi UV sama dengan sisi TU, sama dengan sisi ST, sama dengan sisi SV. Teruskan. PTU ialah sebuah segitiga sama sisi. PTU, yang segitiga ni, dia adalah sebuah segitiga sama sisi. Jadi, kita tahu kalau dia sama sisi, sisi kat sini sama dengan sisi kat sini, sama dengan sisi kat sini. Boleh? Teruskan. Perimeter segitiga ialah 36. Bermaksud PTU, jumlah perimeternya adalah 36. Hitung perimeter dalam sentimeter, kawasan yang berlorek. Dia minta kita cari kawasan yang berlorek, perimeter dia. Daripada gambar rajah ini, kita tahu PTU adalah 36 cm. Jadi, kalau kita nak cari satu sisi, kita kena buat bahagi, iaitu 36 cm. Kita kena bahagi berapa sisi? Ya, 3 sisi. Nak cari satu sisi berapa? 1 darab 3, 3. 6 tarik ke bawah, 2 darab 3, 6. Jadi, satu sisi 12 cm. Sini 12 cm. Sini 12 cm. Tadi kita dah tahu, segi 4 sama sisi ni, setiap sisi pun sama. Jadi, kita boleh isi kat sini 12 cm. Sini juga 12 cm. Dan bawah 12 cm. Bawah sekali, kita jawab soalan dia. Hitung perimeter dalam sentimeter kawasan yang berlorek. Jadi, kita boleh cari mula dari sini. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 dan patah ke titik asal sini adalah 12. Berapa kali 12? Sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik, kita boleh kira perimeter dia. 12 darab berapa kali? 5 kali. Boleh cari jawapan? 2 darab 5, 10. 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. 60 apa? 60 cm adalah perimeter dia. Yang kedua, kita perlu belajar luas permukaan. Apa itu luas permukaan? Luas permukaan ialah besar sesuatu permukaan. Unitnya milimeter persegi, sentimeter persegi, meter persegi. Bagi formula luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Manakala bagi segi 3, luas dia adalah panjang darab lebar bahagi 2. Kita lihat contoh ke sebelah sini. Ini adalah segi 4. Jadi, kalau kita nak cari luas bagi objek X ni, luas ni adalah segi 4. Jadi, kita rujuk sini. Luas segi 4, panjang darab lebar. Panjang 2 cm, lebar 4 cm. 2 darab 4 dapat 8. 8 cm persegi. Ingat, kalau kita cari luas permukaan, mesti ada unit sentimeter persegi. Persegi ini menunjukkan ini adalah luas. Buku teks muka surat 143, soalan 3. Lantai sebuah pejabat hendak dipasang dengan kapet yang seperti yang ditunjukkan pada bahagian berlorek dalam rajah di sebelah. Kawasan berkapet ialah 80% daripada keluasan lantai pejabat. Kira luas kawasan tidak berkapet. Daripada gambar rajah sini, kita tahu luas sini
yang berkapit adalah 80%. Yang dalam tinggal berapa peratus? Kita tulis dulu. Kat sini 80%. Kalau yang tidak berkapit adalah 100%. Tolak dengan 80%. Dapat berapa? Ini pinjam. Dia akan jadi 10. Ini jadi sifar 20. Sini adalah 20% yang tidak berkapit. Jadi, dia nak kira luas kawasan yang tidak berkapit. Jadi, luas kawasan yang semua ni, segi 4 ni, macam mana kita nak cari luas? Luas sama dengan panjang darab lebar. Panjang dia berapa? 10. Darab lebar 12. Panjang darab lebar 10 darab 12. 10 darab 12. Kita dapat ni sifar, ini 2, ini 1, 1. Jadi 100. Silap, sini sifar. 120. 120 bagi luas seluruh segi 4 ini. Tetapi sekarang dia nak cari yang ini 20% yang tidak berkapit. Akhirnya kat sini kita kena cari luas kawasan yang tidak berkapit. Luas semua adalah 120 darab dengan 20%. Sama dengan 120 darab dengan 20%. Kita dah boleh masukkan sifar dengan sifar, sifar dengan sifar. 12 darab 2 per 1 sama dengan berapa? Sama dengan 24. Kalau luas kita tahu, unit dia adalah meter, meter persegi. Ini adalah luas kawasan yang tidak berkapit, 24 meter persegi. Buka buku teks, latih diri, muka surat 145. Kita lihat soalan C. Kawasan berlorek dalam raja di sebelah menunjukkan bahagian yang akan dijadikan kawasan ternakan haiwan. Iaitu kat sini, yang berlorek dia akan ternak haiwan. Perimeter kawasan berlorek ialah 50. Kawasan berlorek 50. Dari kawasan sisi yang berlorek semuanya akan jadi 50. Sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlorek berbentuk segitiga bersudut tegak. Kat sini dia akan bina kolam. Hitung luas kawasan kolam itu. Kita nak cari luas kawasan kolam ni. Daripada soalan ni, dia minta kita kirakan luas kawasan kolam. Luas kawasan segitiga adalah macam mana? Luas segitiga adalah panjang darab lebar bahagi 2. Panjang ada? Panjang tak ada. Panjang warna biru ni tak ada. Lebar ada, lebar 8. Jadi kita kena cari panjang ni berapa. Kita tahu bahagian atas ini adalah 12. Cikgu tunjukkan. Bahagian atas ini adalah 12. Sini pun 12. Bahagian segitiga tapak dia dah jadi yang luas. Lebar dia adalah 8. Jadi bahagian tepi boleh teka berapa tak? Panjang semua adalah 12. Sini 8. Jadi yang tinggal adalah 4. Sebab 12 tolak 8. Dia jadi 4 meter. Dekat bahagian tepi saya ini, dia adalah 9 meter. Bermaksud dekat tepi sisi sini juga adalah 9 meter.
Kita dah boleh cari panjang kat segitiga bersudut tegak ni sebab kita boleh dapatkan info dan carikan panjang segitiga bersudut tegak. Dia kata perimeter kawasan berlorek ialah 50 meter. Maksudnya di kawasan yang berlorek ini 50 meter. Kita dapat cari sini. Jadi kita mula dari sini. 4 tambah 9 tambah 12 tambah 9 tambah 10. Akhirnya kita ambil 50 tolakkan jawapan tadi. Mari kita buat sama-sama. 4 tambah 9 tambah 12 tambah 9 tambah 10. Tambahkan. Jadi 24. 112 jadi 44. Kita ambil 50 tolak 44. Jadi tinggal 6. Bermaksud tanda soal ni adalah 6 meter. Dan akhirnya kita boleh jawab soalan dia. Luas kawasan kolam. Kita guna formula yang tadi kita bagi. Luas sama dengan panjang darab lebar bagi 2. Panjang dia 6 meter. Darab lebar 8 bagi 2. 6 darab 8, 48. Bagi 2, tinggal 24. 24 kita kena tulis unit dia. Unit dia adalah meter. Meter persegi. Ini adalah apa? Ini adalah luas. Jadi luas kita kena tulis meter persegi. Persegi. Kecil ke atas. Baik. Ketiga, isi padu. Apa itu isi padu? Isi padu ialah besar sesuatu ruang, objek atau bekas. Unit dia sentimeter padu ataupun meter padu. Isi padu formula dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Kita lihat yang gambar rajah sebelah sini. Ini adalah suatu objek yang ada ruang. Kita nak cari isi padu dia. Isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Semula panjang darab lebar darab tinggi. Tengok sini. Panjang 3 cm, darab lebar 4 cm, darab tinggi 2 cm. 3 darab 4, 12. 2 saling ke bawah. 12 darab 2, 24. Jawapan isi padu kubot ini adalah 24 cm padu. Buku teks, muka surat 147. 2. Puan Dayang menyediakan tempahan kek seperti raja di sebelah. Ada kek dua bahagian, iaitu bahagian atas kita labelkan A, bahagian bawah kita labelkan B. Hitung jumlah luas permukaan kek. Kita kena hitung luas dia. Sebelum itu kita dah belajar luas formula dia adalah sama dengan panjang darab lebar. Kita nak cari satu persatu luas dia. Yang tapak besar, bawah sekali. 40 darab 40. Panjang darab lebar. 40 darab 40. Dia ada dua kali. Satu kali kat bawah sekali tapak dia. Sekali kat bahagian sini. Tambah bahagian A ini. Dia adalah 40 darab 40. Jadi kita boleh tulis dia ada dua bahagian. 40 darab 40 ada dua bahagian, jadi darab lagi 2. Tambah mana? Okey, kat sini segi 4 tepat ni. Panjang dia 40, lebar dia berapa? Lebar dia kita boleh rujuk lebar sini 12. 40 darab 12. 40 darab 12. Dia ada berapa bahagian? Sama. 1, 2,
belakang sini 3, belakang sini 4. Ada 4 bahagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis kat bawah. Ada 4 bahagian yang 40 darab 12. Ada 4 bahagian. Tambah lagi tapak tepi bahagian A. Panjang dia berapa? Panjang dia 30. 30 darab 12. Iaitu 30 darab 12. Ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bahagian. 4 bahagian 30 darab 12. 4 bahagian. 4 bahagian. Sekarang kita boleh kira. Kita buat satu garis. Nanti nak kiraan kat tepi sini. Macam tak muat ni. Kita padam garisan sini dulu. Buat garisan dekat sikit. Okey. 40 darab 40. Sifar 16. Sifar 61. 1060. Kena darab lagi. Darab 2. Yang 2 ni. Jadi darab 2. Sifar 12. 3. 3200. Tambah. Kita kira yang bahagian 2 ni. 12 darab 40. Sifar. 4 darab 2, 8. 4 darab 1, 4. Jadi 480. Darab lagi 4. Yang 4 ni. Jadi sifar 48, 32. Lepas tu 44, 16. 16 tambah 3, 19. 1920. Jadi 1920. Tambah apa lagi? Yang bahagian last kali. 12 darab 30. Sifar 6, 3. Jadi sifar 6, 360. Darab lagi 4. Sebab ada 4 bahagian yang ini. Sifar 64, 24. 43, 12. 12 tambah ni 1440. 1440. Jadi kita kena tambahkan semua. Buat kat tepi sekali. 320. Bukan 3200. 1920. 1440. Tambahkan ni. Jadi sifar 6. 11 tambah 4. 15. 1, 5. 1 tambah 3. 4, 5, 6. 6,000 lebih. Jadi jawapan akhir luas permukaan K adalah 6,560. 60 apa? 60 cm persegi. Sebab dia cari luas permukaan. Luas permukaan dia mesti ada persegi. Yang cikgu tunjuk yang ni. Persegi. Okey, baik. Soalan B. Berapakah jumlah isi padu kek dalam cm padu? Isi padu bagi kek seluruh ini bermaksud kita bahagikan bahagian A dengan bahagian B. Formula bagi isi padu ialah isi padu A sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Selepas tu kita cari isi padu B sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Akhirnya kita baru buat jumlahkan kedua-dua isi padu. Isi padu A sama dengan
Panjang dia 30. Darab lebar 12. Darab tinggi 30. Panjang darab lebar darab tinggi. Sama dengan kiraan kita boleh buat kat tepi. Panjang darab 12. Sifar 6. Sifar 3. 360. Darab lagi 30. Jadi sifar 18. Ni 9, 10. Jadi sifar 8, sifar 1. 10.800. Teruskan dengan isi padu B. Panjang dia 40. Lebar 12. Tinggi dia sini sama dengan seperti yang saya lukis sini, 40. 40 darab 12 darab 40. Buat kiraan kat tepi sini. 40 darab 12. Sifar 8. Sifar 4. 480. Darab lagi 40. Sifar. Sifar 84, 32. 44 nak 16 tambah 3, 19. Sifar 291 iaitu 19.200. Kita nak jumlahkan sekarang. 10.800 tambah 19.200. Jawapan dia, ini tambah 1, 3. Jawapan dia 30.000. 30.000 kena ada unit. Sentimeter padu. Kena tulis padu . Ini adalah jawapan bagi isi padu kek ini. Buku teks. Latih diri, muka surat 149. C. Sebuah pentas penyampaian hadiah telah dibina daripada gabungan sebuah kubot dan dua buah kubus yang sama besar. Ini adalah kubot, ini adalah kubus, dan tepi ini kubus juga. Isi padu kubot adalah 2 kali isi padu kubus. Yang kubot ini, isi padu dia 2 kali ganda daripada kubus. Berapakah isi padu dalam meter padu gabungan bongkar pentas tersebut? Daripada gambar raja ini, kita lihat bongkar pentas ni, setiap sisi tak menunjukkan berapa cm. Tetapi yang kat last sini, dia menunjukkan adalah 0.3 meter. Jadi, kita tahu kubus setiap sisi dia adalah sama panjang. Kita isikan. Ini adalah 0.3 meter. 0.3 meter. Sini sama. 0.3 meter. Semua sisi sama panjang. 0.3 meter. Daripada ini, dia nak kira berapa isi padu dalam meter padu. Kita nak cari isi padu. Ini adalah kubus. 1 kubus, 2 kubus. Ini adalah kubus ketiga. Manakala ini kubus keempat. Sebab di dalam soalan dikata isi padu kubot adalah 2 kali isi padu kubus. Jadi, kita dapat 4 isi padu kubus. Kat sini, isi padu formula dia panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Panjang macam mana? Panjang isi padu, kita kena darab 4. Sebab dia ada 4 kubus. Panjang berapa bagi 1 kubus ni?
panjang adalah sifar 0.3, darab lebar sifar 0.3, darab tinggi sifar 0.3. Selepas tu kita darab 4 sebab ada 4 kubus. Kita boleh kira kat tepi sini. Sifar 0.3 darab sifar 0.3. Jadi 3 darab 3, 9. 2 titik perpuluhan 1, 2 titik. Sifar 0.09. Darab sekali lagi, sifar 0.3. 9 darab 3, 27. Berapa titik perpuluhan? 3. 1, 2, 3. Sifar 0.027. Selepas tu, darab 4 sebab ada 4 kubus. 7 darab 4, 28. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. 3 tempat perpuluhan jadi sifar perpuluhan 1 sifar 8. Unit dia apa? Meter padu. Ini adalah jawapan. Okey, latihan. Sila buka buku teks bahagian Mahir Minda, muka surat 150. Cikgu minta kamu buat soalan 3A, 3B dan 3C. Selamat menjawab. Dan tamatlah PDPR pada hari ini. Sekian, terima kasih.